Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Syariza Mawang dalam berita pagi Sabah edisi Ahad 21 Januari. Proses pengerudian 4 buah telaga tiup di Universiti Malaysia Sabah UMS dijangka bermula minggu ini. Usaha tersebut merupakan penyelesaian jangka pendek bagi membantu Jabatan Air Negeri Sabah menstabilkan bekalan air terutama di kawasan Kota Kinabalu. Bercakap kepada media di Inanam, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sakmut memberitahu pihak unit penyelarasan pelaksanaan ICU telah mengadakan lawatan ke lokasi pengerudian dan perkembangan proses akan dilaporkan pada setiap minggu. Jadi apa yang kita buat ini hanya langkah sementara saja. Kita jangka ini kita mau supaya kita bergantung terus dengan sumber air yang bersih, yang terawat daripada Jabatan Air Negeri Sabah. Jadi kita mintalah supaya Jabatan Air Negeri Sabah, Kementerian Kerja Raya dan juga Kerja Negeri dapat memantau perkara ini supaya dapat membantu pelajar-pelajar kita agar dapat mendapat air terawat secara konstan daripada Jabatan Air Negeri Sabah. Dalam perkembangan lain, ketika ditanya status permohonan dana Sekolah Kebangsaan Darau yang daif seperti ditularkan baru-baru ini, jelasnya lawatan telah dibuat ke sekolah berkenaan dan peruntukan segera akan disalurkan bagi tujuan baik pulih. Beliau yang juga ahli Parlimen Sepanggar memberitahu ketika ini terdapat kira-kira 12 buah sekolah yang dikategorikan daif dalam Parlimen Sepanggar dan memerlukan peruntukan segera daripada Kementerian Pendidikan. Terdahulu, Datuk Mustafa menyempurnakan Majlis Buka Mata Singa sempena Tahun Baharu Cina 2024 yang diadakan di Pekan Inanam. Katanya acara yang merupakan rangka tahunan Parlimen Sepanggar dan Dewan Undangan Negeri Dun Inanam ini dianjurkan bertujuan memberi pendedahan mengenai budaya sesuatu kaum sekaligus mengukuhkan persefahaman dan perpaduan sedia ada. Kita mahu supaya tradisi ini dapat diangkat supaya anak-anak muda kita, warga dan masyarakat Cina terutamanya, menyedari bahawa dalam tradisi mereka ada acara-acara khusus yang perlu diteruskan. Dan kita mahu juga supaya sambutan Tahun Baru Cina ini akan menjadi sambutan yang dapat menyatukan semua suku kaum di negeri Sabah ini. Lebih 1,000 peluang pekerjaan ditawarkan menerusi Karnival Kerjaya My Future Jobs at Mohe Zon Borneo yang diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Karnival sehari ini melibatkan kira-kira 22 majikan yang menawarkan pelbagai bidang kerjaya. Karnival dianjurkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Universiti Malaysia Sabah UMS, Jabatan Pembangunan Sumber Manusia JPSM dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sakmut menasihati para pencari kerja agar segera merebut peluang yang disediakan dalam Karnival Kerjaya sedemikian dalam usaha meningkatkan taraf hidup masing-masing sekaligus mengurangkan kadar pengangguran. Tambah beliau, kementerian juga akan terus memperhebat program sedemikian ke arah meningkatkan kebolehpasaran graduan secara proaktif. Jadi saya fikir ini satu kerjasama yang amat baik dan kita amat menggalakkan generasi muda kita, terutama graduan-graduan yang masih lagi menganggur di luar sana, supaya dapat hadir beramai-ramai. Beberapa buah sekolah berskala 6 dan 7 di negeri ini telah dikenal pasti untuk dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-13. Ia termasuk Sekolah Kebangsaan SK Tiong Bahru di Membakut. Exco Pendidikan Sabah yang juga adun Membakut, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata hasil lawatannya ke sekolah berkenaan baru-baru ini, walaupun sekolah berkenaan dalam kategori sekolah kurang murid, namun memerlukan perhatian berikutan keadaan blok sekolah yang dikategorikan dalam skala 6. Ada beberapa sekolah yang perlu kita perbaiki, selenggara, dan ada yang perlu blok baru. Bila disebut blok baru, dia banyak blok satu sekolah. Ada yang boleh digunakan, masih okey. Dan ada yang perlu, karena dia berskala 7. Berskala 7 tidak selamat.
Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Apresiasi Prisma Pemantapan Pendidikan Membakut peringkat Dewan Undangan Negeri Dun Membakut yang diadakan di Dewan Seri Wawasan Kampung Pimping. Prisma merupakan satu jabatan kuasa yang dianggotai guru-guru, guru besar dan pengetua di seluruh Membakut bagi merancang dan melaksanakan program serta aktiviti berkaitan pendidikan. Pembangunan kemudahan sekolah di luar bandar di negeri ini akan terus diberi perhatian seperti yang diumumkan dalam Belanjawan 2024. Pengurusi Sabah Net Sdn Berhad Dato' Azman Roslan berkata ini termasuklah kemudahan jaringan talian internet yang amat diperlukan dalam pengajaran dan pembelajaran. Dato' Azman berkata ini bagi memastikan sekolah-sekolah di luar bandar turut menikmati kemudahan itu sama seperti sekolah di bandar. Sekolah pedalaman yang perlu dilihat oleh pihak kerajaan untuk memberikan fasiliti-fasiliti yang memudahkan untuk anak-anak kita, termasuk mungkin jaringan internet dan sebagainya. Dato' Azman ditemui pemberita RTM selepas merasmikan Majlis Apresiasi Murid SK Bunga Raya di Keningau. Terdahulu dalam ucapannya, beliau berkata, sambutan apresiasi murid sekolah merupakan medium dalam menghargai pelbagai sumbangan murid berkaitan aktiviti sekolah sekaligus melahirkan murid produktif, berkreativiti dan berinovasi. Tekun Nasional menyasarkan untuk menyalurkan sejumlah RM84.5 juta pembiayaan kepada 4,400 usahawan informal dan mikro di Sabah sepanjang tahun ini. Jumlah itu termasuk RM2.5 juta yang disasarkan kepada 500 usahawan yang berniaga di pasar tamu. Justru Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Ewan Benedict yakin inisiatif Tekun Nasional membuka cawangan di daerah penampang berupaya merealisasikan usaha itu. Saya berharap dengan pembukaan cawangan ini akan melebarkan perkhidmatan tekun kepada usahawan-usahawan di daerah ini sebagai usaha konsisten kita untuk membantu usahawan-usahawan di negara kita untuk terlibat dalam gerakan keusahawanan dan mendapat perkhidmatan terbaik daripada Tekun melalui program pembiayaan di bawah Tekun. Dato' Ewan ditemui media selepas merasmikan pejabat Tekun cawangan penampang di Penampang. Sementara itu, usahawan di daerah Penampang menyambut baik pembukaan cawangan Tekun ini. Pembukaan cawangan baru di Penampang ini memudahkan lagi ramai peniaga lah, lagi pun senang nak cari. Dari segi perkhidmatan yang ditawarkan oleh Tekun sangat-sangat baguslah. Dia lebih memudahkan peniaga untuk meminjam. Dia tidak persulitkan. Dia tidak minta, dia hanya mau tengok apa kau punya perniagaan, tempat lokasi kau berniaga, itu sajalah. Amat bagus sekali sebab dia memberi peluang kepada usahawan yang berada di dalam daerah ini untuk mudah berurusan dekat dengan adanya pejabat Tekun yang lagi dekat ini, kerana sebelum ini ada berada di Kepayan di aeroport, dan lagi satu dia memberi peluang kepada usahawan-usahawan yang lain untuk lebih mengenali dekat dengan Tekun. Tahun ini Tekun juga akan membuka cawangan di kawasan Parlimen Kimanis dalam usaha merancangkan lagi aktiviti ekonomi rakyat. Terdahulu, Dato' Ewan menyampaikan cek pembiayaan Tekun kepada 9 usahawan dengan nilai keseluruhan RM250,000. Turut disampaikan sumbangan beg sekolah kepada 50 orang murid SK Moyok dan SK Kipobo menerusi program tanggungjawab sosial korporat Tekun Nasional. Baik, sekian berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini, berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.